Subhanallah, 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 Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى نهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Berilah peringatan, sesungguhnya ingat mengingati memberi manfaat kepada mereka yang beriman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pertama-tamanya kita melafazkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberi peluang kepada kita untuk mengabdikan diri kepadanya. Mudah-mudahan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita gunakan sebaik mungkin. Pada malam ini kita sambung siri perbincangan tafsir kita Pimpinan Ar-Rahman dengan surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar ini sangat popular apabila bulan Ramadan. Setiap masjid kita kedengaran surah Al-Qadar ini. Setiap balesah, setiap surah dan setiap kita membaca surah ini pada bulan Ramadan. Lepas pada bulan Ramadan, kuranglah kita mendengar bacaan surah ini. Walaupun ada pendapat yang mengatakan bahawa fadilat membaca surah ini sangat besar. Kalau surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad itu sulusul Quran, 1/3 Al-Quran. Ada pendapat yang mengatakan bahawa surah Al-Qadar ini rubu'ul Quran, 1/4 Al-Quran. Segi pahala membacanya jadi besar. Jadi mudah-mudahan selepas ini kita, walaupun tidak bulan Ramadan, kita baca surah ini. Baik, surah ini diturunkan di Mekah. Dia lebih dikenali dengan surah Makkiyah. Walaupun ada pendapat mengatakan bahawa surah ini diturunkan di Madinah. Ada pendapat yang mengatakan bahawa surah ini diturunkan di Madinah, dan ini merupakan surah yang mula-mula sekali diturunkan di Madinah. Ada pendapat sedemikian. Baik, surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 5 ayat. Dinamakan Al-Qadar. Bapa dinamakan Al-Qadar? Al-Qadar diterjemahkan dalam Pimpinan Ar-Rahman ini, terjemahan Al-Quranul Karim ini, dengan makna kemuliaan. Kalau kita nak bahas secara detailnya, banyaklah makna dia. Jadi kita ambil sini saja, Al-Qadar itu kemuliaan. Kerana apa? Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala menegaskan bahawa Ia telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Lailatu itu malam dah. Tapi oleh kerana kita di bahasa Melayu, pada malam kita nak ambil nama tu Lailatul Qadar. Malam
kemuliaan dan kebesaran. Baik. Intisari kandungannya menerangkan bahawa Al-Quran yang mulia mula-mula diturunkan ialah pada malam yang mulia, iaitu malam Al-Qadar. Kitab Allah Al-Quran adalah kitab yang sangat mulia, diturunkan pada malam di saat yang mulia. Itulah antara isi kandungannya. Panjang lagi isi kandungan dia tu, kalau kita nak perhatikan, kita tengok dari ayat nanti. Baik. Ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, siapa kami sini? Allah. Bapa guna kami, ada sebab-sebab tertentu. Anzalnahu, kami telah menurunkannya, iaitu Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar, pada malam Al-Qadar. Baik, sini amo agak kena pelak sikit. Ayat ni kena kupas sesa, sebab dia ayat ni banyak sangat di segi dia panggil rahsia-rahsia yang perlu kita fahami. Yang pertama sekali, inna tu sendiri. Inna, na tu nu alif. Nu alif ganti nama kepada nahnu, kami, ganti nama. Allah Ta'ala satu zat yang esa, zat yang esa, tiba-tiba dia gunakan inna, kami, tidak lain dan tidak bukan, sebagaimana dalam ayat-ayat yang sebelum pada ni. Allah telah cerita bahawa apabila tempat mufrad digunakan dengan jamak, iaitu Allah Ta'ala gunakan diri dia sebagai inna, maka tidak lain dan tidak bukan kerana lit-ta'zim, kerana mengagungkan, mengagungkan. So, yang kedua, anzalnahu. Anzalnahu, sekali lagi mari anzalna, juga balik na tu balik kepada Allah. Anzalna, kami telah menurunkan. Kami telah menurunkan. Siapa kami situ? Iaitu Allah. Juga lit-ta'zim. Dua kali pula. Inna sekali, anzalna sekali. Ayatnya lit-ta'zim, satunya lit-ta'zim bagi zat Allah Ta'ala itu sendiri. Lit-ta'zim bagi zat Allah Ta'ala itu sendiri. Kemudian kalau kita tengok antara anzalna dengan hu tu apa? Anzalnahu, hu tu balik kepada siapa? Hu ni dalam bahasa erti nya. Nya tu balik kepada siapa? Siapa dia nya tu? Nya itu adalah Al-Quran. Baik. Nya kepada Al-Quran. Dari mana kita faham bahawa anzalnahu tu Quran? Sedangkan tak ada ayat pun di sebelumnya menceritakan bahawa, kita ada ayat sebelum tu, di ayat pertama. Biasanya kalau kita nak guna ganti nama, setelah nama zahir ada depan. Ni nama zahir tak ada depan. Tiba-tiba inna anzalnahu. Ini satu rahsia yang sangat besar. Yang pertama, Allah Ta'ala tak pepek dapat antara dia dengan Quran. Anzalnahu, anzalna, nahu rapat dua dengan nahu, nak ayatnya dia dengan Al-Quran itu sendiri.
Allah dengan Al-Quran, satu kemuliaan martabat Al-Quran Allah Ta'ala tepek ke diri dia sendiri, tepek kepada nama ganti nama dia. Ini tuan-tuan, inna anzalnahu, Allah Ta'ala berapa? Litafkhimil Quran, untuk mengagungkan Al-Quran. Baik. Kemudian kalimah hu itu sendiri, kalimah hu itu sendiri, kenapa Allah Ta'ala guna dalam bentuk ganti nama ataupun dengan kata lain dalam bentuk dhamir, sedangkan tidak ada pun nama zahir depan, tiba-tiba mari dengan ganti nama. Inilah nak rayak masyhurnya Al-Quran. Masyhurnya Al-Quran li syarafihi, kerana kemuliaannya, li syahratihi, kerana kemasyhurannya, walaupun dia mari dalam bentuk ganti nama. Apabila kita baca inna anzalnahu, ulama-ulama tafsir nampak selalu dah bahawa ianya adalah Al-Quran, kitab yang sangat mulia. Anzalnahu, diturunkan oleh Zat yang maha mulia. Lagi, fi lailatul qadr, pada waktu yang sangat mulia. Tiga perkara. Zat Allah Ta'ala mulia, Al-Quran yang diturunkan yang sangat mulia, tidak ada kalam, tidak ada kitab yang paling mulia, dan diturunkan pada waktu yang paling mulia, iaitu malam Al-Qadar. Inilah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, yang perlu kita faham mengenai Al-Quran ini. Baik, apabila Allah Ta'ala sebut inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami turunkannya dalam malam Al-Qadar, kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar ini. Apa maksudnya? Banyak perbincangan di kalangan ulama mengenai peringkat-peringkat penurunan Al-Quran. Jadi yang kita nak ambil di sini ialah hak paling simple, iaitu turunnya Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Bila? Pada malam Al-Qadar ini. Turunnya Al-Quranul Karim daripada Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Berapa lama? Tempoh turunnya ialah sekaligus. Itu saja. Kalau kita nak setengah ulama, dia bagi sampai 5 tahap. Jadi kita nak ambil paling ni 2 tahap supaya kita mudah faham, iaitu daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar ini. Dan yang berikutnya ialah turunnya daripada Baitul Izzah di langit dunia ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun munajjaman, iaitu beransur-ansur bihasil waqa'at, dengan berpandukan kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku. Berlaku peristiwa, turun Al-Quran. Berlaku peristiwa, turun Al-Quran. Samalah dengan surah ini. Surah ini pun turun kerana ada peristiwa. Mengikut ulama-ulama, dia kata berlakunya penurunan surah ini setelah Nabi dibentangkan dengan peristiwa Bani Israel yang 1000 bulan memikul senjata, berjihad di jalan Allah. Pada malam harinya mereka dia berdiam, dia berpuasa, dan banyak lagi ibadah taat kepada Allah. Nabi pun nengung mikir kaum umat dia umur pendek, tak boleh menandingi apa yang dibuat oleh Bani Israel dulu. Maka Allah Ta'ala memberi kabar gembira kepada Nabi Muhammad dengan turunnya surah ini. Soalnya, hai Muhammad, Rasulullah singgah lah, mu nak mikir awak umur pendek ni, aku ganti dengan malam Al-Qadar ini. Satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kenapakah dia dinamakan malam Al-Qadar? Kenapakah dia dinamakan malam Al-Qadar? Dia dikatakan malam dengan malam
yang disebut di dalam tafsir Bahrul Ulum oleh Samarqandi, wa innama sumiyat Lailatul Qadri anna Allah Ta'ala, dinamakan malam Al-Qadar itu dengan Lailatul Qadri kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan pada malam tersebut untuk apa yang berlaku setahun hadapan. Urusan Allah, pentadbiran Allah. Di segi apa? Di segi ajal mau, di segi rezeki, dan di segi lain-lain lagi adalah putuskan pada malam tersebut dan diserahkan kepada pemerintah-pemerintah urusan, pentadbir urusan yang terdiri daripada 4 malaikat, iaitu malaikat Israfil, malaikat Jibril, malaikat Mikail dan Malikul Maut alaihissalam. Ini tuan-tuan, ini yang dikatakan malam Al-Qadar ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk setahun diserahkan kepada pelaksana. Malaikat pula laksana apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maknanya malam itu malam yang sangat besar. Malam yang sangat besar. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri apabila masuk bulan Ramadan, Rasulullah lagu lain cara beribadat dia. Apabila 10 akhir di bulan Ramadan, lagu lain pula ibadat baginda. Nak ayatnya sambutan kemuliaan yang ditunjukkan oleh Rasulullah dalam menyambut malam Lailatul Qadar ini. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Itulah ayat yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Zat Allah Ta'ala yang mulia menurunkan Al-Quran yang mulia dan pada waktu yang sangat mulia. Siapa je turun Al-Quran? Zat yang sangat mulia. Bila diturunkan? Pada malam yang sangat mulia, iaitu malam Lailatul Qadar. Dan Al-Quran itu sendiri adalah yang sangat mulia. Tiba-tiba Quran duduk di depan kita tak canda. Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, Zat yang maha mulia. Quran yang diturunkan pada hari, pada malam, pada ketika yang sangat mulia. Dan kitab itu sendiri adalah kitab yang sangat mulia. Tiba-tiba Al-Quran ini kita buat tak tahu je. Ini satu layanan yang tidak sepatutnya berlaku kepada Al-Quran oleh kita. Satu layanan yang tidak sepatutnya berlaku. Zat yang maha mulia menurunkan, dia yang sangat mulia pada waktu yang sangat mulia. Sepatutnya kita sangat-sangat memuliakan Al-Quran. Sangat-sangat memuliakan Al-Quran. Ayat yang pertama. Ayat yang kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Lailatul Qadar. Kalau kita balik ke bahasa Kelantan kan, mu tahu ke tak gapo dia malam Lailatul Qadar tu. Okey tu. Mu tahu ke tak gapo dia malam Lailatul Qadar tu. Tanya sini bukan untuk jawab. Tanya sini bukan untuk manusia jawab. Mu tahu ke tak tahu? Mu tahu ke tak gapo malam Lailatul Qadar? Bukan nak saya jawab tahu, iaitu. Gaya bahasa sini, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Sini nak ayatnya, hei manusia, bijak setara mana pun mu tak akan capai tahap kemuliaan yang aku beri kepada malam Lailatul Qadar. Hei manusia, bijak setara mana pun bijak setara mana otakmu, mu tak akan capai sebenar-benarnya kelebihan yang ada pada malam Lailatul Qadar ini, kecuali aku yang royak kamu, aku yang maklum kepadamu, aku yang tahu. Kata Allah Ta'ala lagu tu. Kita duk fikir malam Lailatul Qadar ni tak akan jumpa cari kecuali kita baca, kita belajar mengenai apa yang Allah Ta'ala sendiri dedahkan.
Sebab kelebihannya sangat di luar dugaan sekali. Dan sebab itulah wa ma adraka ma Lailatul Qadar ini ialah dipanggil dalam bahasa Arab dipanggil menggunakan istifham. Istifham ini litafkhim, untuk mengagungkan kerana ketinggian malam tersebut. Kenapa? Kerana nak capai fadilah yang sebenar mengenai malam Lailatul Qadar ini di luar daripada capaian otak manusia. Kita berasa kita apabila ada ustaz raya, apabila ada alim ulama raya mengenai kelebihan malam Lailatul Qadar ini, kita berasa dah di segi kehebatan dia tu. Nah, tetapi kita tak sampai ke ngesuk kita faham. Kalau kita ngesuk kita faham, pada 10 akhir itu ramai lah orang yang menghidupkan malam 10 akhir ni untuk capai Lailatul Qadar. Tapi apa? $10 je. 10 akhir $10. Sebab capaian otak kita mengenai malam Lailatul Qadar ini, ia tak jelira pakar hati sanubari, tak jelira pak dalam. Nah, kalau jelira semati, dia akan usaha sehingga dia, sebab apa dia usaha? Sebab dia faham sehingga ke penghujung kelebihan malam Lailatul Qadar ini. Tapi oleh kerana faham begitu tak sampai ke penghujung, maka dia buat amal begitu ya. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi kelebihan malam Lailatul Qadar ini Allah Ta'ala cerita dalam ayat-ayat yang berikutnya. Nak ayatnya mari gaya bahasa dalam keadaan tanya tadi, kerana untuk takhim, untuk mengagung ta'zim, untuk mengagungkan malam Lailatul Qadar itu sendiri. Hebatnya malam Lailatul Qadar ini. Tidak ada orang yang boleh hajar mengenai kelebihan malam Lailatul Qadar ini sehingga ke puncaknya sekiranya tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kalau kita tengok ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sebut sekali. Wa ma adraka ma lailatul qadr, ada pula Lailatul Qadar 2 kali. Biasanya kalau dalam percakapan kita hari ni, kalau anak kita lah dia nak ulang benda tu lah, apa maksud? Ayah nak kelam duduk 2-3 minit. Ayah nak kelam duduk 2-3 minit. Ayah nak kelam apa? Dia ulang cakap. Sebab benda tu sangat penting sangat untuk dia ulang. Jadi Allah Ta'ala ayat pertama sebut Lailatul Qadar, ayat kedua sebut pula Lailatul Qadar. Ini dipanggil ambil berat daripada Allah Ta'ala dalam menyebut Lailatul Qadar ini, bahawa nak ayatnya pentingnya mengambil berat dengan malam Lailatul Qadar itu sendiri. Sehingga kan 2 ayat yang pendek disebut dalam 2 ayat. 2 ayat ini disebut. Ayat ini dipanggil dia dan muqtadha ihtimam, fa qasada al-ihtimam bi ta'yiniha fa hasala ta'zimu Lailatul Qadri sarihan. Maksudnya ialah pengagungan terhadap malam Lailatul Qadar ini sehingga perlu diambil berat, ihtimam, ambil berat, sehingga disebut 2 kali dalam 2 ayat disebut-sebut. Itu dia tuan-tuan. No ayatnya kemuliaan malam Lailatul Qadar ini hingga ke begitu rupa. Jadi kita pun dengar apabila dikatakan baca surah ini, benar kalau fadilah besar kita semua. Dan setengah-setengah antara amalan yang boleh kita buat amal dengan surah ini ialah baca selepas mengambil wudu. Sudah ambil ismaya, baca surah Al-Qadar. Antara amalan yang tempat menjadi amalan ialah membaca selepas ambil wudu. Baik, habis ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, Lailatul Qadri, ada pula ayat Lailatul Qadri, kalimah ni ada pula Lailatul Qadri khairun
min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah yang cerita tu 1000 bulan ni. Cerita tadi lah. Cerita yang dibawa oleh Abdullah anak Ibn Abbas. Cerita dia kepada Ibn Abbas. Bawa cerita mengenai zakar li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajul min bani Israel hamal as-silah ala atiqihi fi sabilillah al-fasha. Bahawa disebut bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki daripada Bani Israel memikul senjata di jalan Allah Subhanahu wa taala 1000 bulan. Fa ajaba lidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban syadida. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagum dengan apa yang berlaku kepada Bani Israel. Wa tamanna an yakuna dzalika fi ummatihi. Nabi bercita-cita supaya umat dia ada boleh buat lagu ni. Tapi faqala ya Rabb, maka dia berdoa, dia berkata kepada Allah Taala, ja'alta ummati aqsarul a'maran. Ya Allah, tapi mau jadi umat aku ni umat umur pendek-pendek. Wa aqallaha a'malan, wa kerja sebentar lengoh. Paling nak buat banyak amalan lengoh. Sakit kepala lutut lah, sakit pinggang lah, sakit kepala bau lah, macam-macam. Maka fa'atahu Allahu Lailatul Qadri, maka Allah Taala bagi Lailatul Qadar. Ini cerita di sebalik berlaku ni 1000 bulan ni, nak berapa 1000 bulan, inilah peristiwa dia. Ada pula yang riwayat kata yang dibawa oleh Malik bin Anas, Nabi mikir hawa umat dia pendek, bimbang takut tak boleh serupa dengan amalan orang dahulu panjang-panjang. Maka Nabi pun rasa sedih lah, kerana umat dia pendek, takut-takut tak boleh. Maka diturunkan surah Al-Qadar ini, berita gembira. Nabi tolong mikir kita dulu. Nabi tolong mikir kita, takut-takut kita tak boleh buat amal banyak. Tiba-tiba benda tu turun, kita tak mikir pun untuk kita sendiri. Nabi mikir dah dulu, takut umat dia tak boleh buat amalan banyak. Kita tak mikir pun. Kita hidup 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Pernah ke tak kita muhasabah diri kita? Daripada 20 tahun kita buat amalan, agak-agak Tuhan terima belaka ke tak terima belaka? Agak-agak separuh boleh dah ke Allah Ta'ala terima amalan-amalan kita? Ataupun apakah kecacatan yang perlu kita baiki? Ini perkara ni sepatutnya berkisar di fikiran kita untuk kita buat baiki diri. Buat baiki diri. Kita dah lah umur pendek, amalan tidak diterima pula, jadi rugilah. Paling bimbangnya kita berasa kita betul dah, tiba-tiba kita buat amalan yang salah. Salah mana? Tidak menepati syarak. Apa beza contoh? Apa rajin sembahyang di belakang? Apa sedih tengok apabila tuan-tuan rokok? Apa sedih tengok apabila tuan-tuan rokok tidak betul sebagaimana syariat no. Lama berlaku. Bagaimana cara rokok? 90 darjah kita rokok. Lepas tu dalam mazhab kita Syafi'i kena ada apa? Kena ada tamak nina. Berapa ramai yang tidak ada tamak nina dalam rokok? Apa hukum tidak ada tamak nina dalam rokok dalam mazhab kita Syafi'i? Itu tuan-tuan. Kita semaya, kita rajin ke masjid, tetapi kita tidak buat ikut syarak. Bagaimana yang dikatakan semaya ikut syarak? Nabi sebut dalam hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayalah sebagaimana mu tengok aku semaya. Bila kita tengok dia, memang kita tidak tengok dia, tetapi tengok cara semaya Nabi ialah kita dengar apa yang ulama-ulama, alim ulama ajar kepada kita. Sebab alim ulama itu diambil daripada tabi'in, ambil daripada tabi'in, ambil daripada tabi'in, ambil daripada sahabat, ambil daripada Rasulullah. Itu yang betulnya tuan-tuan. Jadi muhasabahlah. Kita jangan rasa kita tu betul sangat dah. Kita tengok juga dia ada orang yang menegur kita supaya di mana kesilapan kita baiki. Saya masa rokok berapa ramai yang tidak ada ini yang berlaku di masjid kita ni.
Sebab sembahyang belakang kadang-kadang berlaku depan Allah. Nah, dan satu lagi apabila sujud kaki, perut kaki itu tidak menyentuh bumi. Dia kaki kadang-kadang dia lipat ke belakang. Jadi malah ada lagi dalam masjid kita ni fiqhnya ada mengajar tauhidnya, ada mengajar akhlak, ada mengajar, tapi ada lagi hak semaya lagi tu. Jadi kita duka cerita orang yang berlaku ni, maaflah tidak ada sebut nama, orang yang sentiasa berada dalam kuliah, orang yang sentiasa ada dalam kuliah, ada dalam pengajian agama, amo tak faham kenapa perkara ini boleh berlaku. Sama ada demo body yang duduk dalam masjid, masa orang mengajar, fikiran mereka berada di luar, ataupun mereka rasa betul dah Pak Ustaz wayak tu tak betul, jadi pakat baiklah. Sebab yang ruginya ialah kita sendiri apabila kita tidak melakukan ibadat mengikut hukum syarak. Kita kena cermat. Sebab itulah tuan-tuan, dalam sembahyang ni Allah Ta'ala waktu ayat Quran mengenai sembahyang ni, wa aqimus salat. Kalimah aqimu ni ada satu perkataan yang cukup kemas. Apa maksud wa aqimus salat? Kalau kita nak buat bandingnya dengan kita membina bangunan, aqimus salat ni nak supaya nak aqimul masjid, mendirikan masjid ni, mula-mula kena sama tapak, lepas tu kena gali lubang, lepas tu kena buat tapak dia besi dengan lubang, dengan bangunan nak buat tu biar cukup molek, peraga tu biar molek, konkret tu batu biar betul mengikut standard JKR. Lepas tu pula tiang tu besar, tiang tu biar betul dengan bangunan hak dia nak ikut tu. Standard dia biar betul. Itu dipanggil wa'aqimu. Dan tiang tu biar betul molek, biar makan situ. Itu dipanggil wa'aqimu. Tiba-tiba kalau kita buat bangunan pakai apa begitu dengan rakit gitu, bangunan tiga-tiga dari atas, apa yang akan berlaku pada bangunan itu? Bangunan itu akan runtuh. Sebab apa? Sebab tak ada kita perincian detailnya yang betul. Begitu juga sembahyang kita. Sembahyang kita, ulama-ulama wayak kepada kita dengan rukun 13 tu, comel doa dah. Kita hayati semua tinggi. Jangan lupa tamak nina. Lorak setara mana pun tamak nina kena ada. Kalau tuan-tuan rokok, tuan-tuan tak usah baca subhanallah rabbiyal azim. Nah, dan tuan-tuan kata berujung sunnah yang tak baca. Kalau tak baca tu lain, tapi kalau tak ada tamak nina, isu lain pula. Nah, sebab tu kena ada tamak nina. Tamak nina artinya berhenti. Berhenti dengan sekadar kita kata Allah ataupun subhanallah. Boleh sebut gitu. Berhenti, biar ada berhenti. Ni pakai turun tegak, pakai naik selalu. Tak berhenti-berhenti. Tak berhenti-berhenti. Tamak, biar ada tamak nina. Walaupun ada di sana, mazhab-mazhab yang ringan. Nah, di segi tak ada tamak nina ke, di segi gerak dalam sembahyang ke. Tu oleh kerana kita mazhab Syafi'i, kita pakai Syafi'i lah. Dengan penuh dengan tamak nina dan pergerakan dalam sembahyang, kita kawal dengan harmoni. Baik. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Pada malam itu, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. 1000 bulan, maksud 1000 bulan itu apa? 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadar padanya. Lebih baik daripada 1000 bulan lagu mana? Lebih baik malam Lailatul Qadar yang dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadar pada bulan-bulan tersebut. Pada bulan tu, 1000 bulan tu tak ada malam Lailatul Qadar. Maka itulah yang dikatakan khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan tadi. Baik. Pada malam tersebut, apa yang istimewa begitu melalu tu? Siapa kau lebih baik daripada 1000 bulan? Allah Ta'ala jawab dalam ayat yang keempat, Tanazzalul malaikatu warruh. Tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikat. Antara sebab besarnya malam tersebut ialah tanazzalul malaikat.
turunnya para malaikat, waruh dan ruh. Ruh tu apa dia pula? Baik kita tengok terjemahan dia. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril. Kayak ayat tu. Pada malam itu turunlah malaikat dan Jibril. Jibril kan malaikat, apa sebut pula? Apabila sebut malaikat, masuk dah Jibril dalam itu. Tiba-tiba sebut pula ruh, iaitu Jibril. Turun para malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan. Yang ditakdirkan itulah yang dikatakan segala untuk setahun yang disebutkan kepada malaikat pentadbir urusan tadi. Itulah yang dikatakan kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikutnya. Itu terjemahannya. Baik, mengikut dalam tafsir Al-Mukhtasar, tanazzalul malaikatu waruh, yakni Jibril alaihi salam. Fiha tu tanazzalul malaikatu waruh fiha fi tilkal lailah, pada malam tu, pada malam Lailatul Qadar tu. Biizni rabbihim min kulli amr. Itulah yang dimaksudkan bi kulli amrin qadahu Allah Taala. Setiap perkara yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kita secara mudahnya tadi kita telah mengambil terjemahan apa yang telah diterjemahkan bahawa ar-ruh itu adalah malaikat Jibril, dan itulah pendapat ulama, pendapat yang terbesar. Dan bagi perbahasan ini, kalimah ini dibahas oleh ulama bahawa ruh itu ada yang mengatakan ianya Jibril, tetapi ada lagi pendapat-pendapat lain yang dikatakan ruh di situ banyak kala, lebih kurang ada 8 pendapat lagi, 8 pendapat lagi. Bapa disebut ruh, pendapat yang mengatakan bahawa kenapa ar-ruh itu Jibril, sedangkan Jibril itu sendiri ada dalam malaikat dah. Tanazzalul malaikatu waruh. Kalau nak kata Jibril, apa Jibril sebut pula sedangkan malaikat Jibril itu adalah malaikat dah. Inilah hujahnya, ialah li syarafihi, kerana mulianya malaikat Jibril bersama dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lain, sehingga nama dia disebut khusus pula. Nama Jibril ini disebut khusus pula. Ni kehebatan Jibril tadi. Itu pendapat jumhur lah. Jumhur ulama mengatakan lagu tu lah. Dan wakilah, dan ada pendapat yang mengatakan ruh itu ialah malakun azim, malaikat yang maha agung. Malaikat yang maha agung, malaikat-malaikat lain lah, tidak Jibril. Dan ada lagi mengatakan ta'ifatun minal malaikah la tarahum malaikah illa fi tilkal lailah. Sekumpulan para malaikat yang tidak dikelihatan daripada malaikat lain kecuali pada malam tersebut. Ada juga kata lagu tu. Ada lagi yang kata malaikat hafazatun minal malaikah, satu golongan penjaga daripada, petugas daripada para malaikat. Ada juga dari mengatakan bahawa suatu makhluk daripada makhluk-makhluk Allah yang makan, yang minum, mereka itu bukan daripada malaikat, bukan daripada jin, yang Allah Ta'ala cipta, yang Allah Ta'ala yang tahu. Ada juga pendapat kata lagu tu. Jadi kita, dan ada juga mengatakan pendapat yang mengatakan Nabi Isa. Ada juga waqilah wa Isa alaihi salam yanzilu li muqala'ati hadhihi ummah wa liyazura Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan juga bahawa ialah Nabi Isa alaihi salam yang turun untuk melihat umat ini dan untuk menziarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga pendapat ini. Ini ada dalam Ruhul Ma'ani, satu tafsir yang besar, yang ditulis oleh Imam Al-Alusi. Ini tafsir Ruhul Ma'ani, tafsir yang besar. Kalau nak tahu rahsia-rahsia setiap orang dah tak ada contoh. Bapa anzalna hukam tu, ada dalam tafsir Ruhul Ma'ani yang dibuat oleh Al-Alusi. Dan setengah pendapat lagi mengatakan ruh arwahul mu'minin yanzilu li ziyarati ahlihim.
Ada dikatakan bahawa tanazzalul malaikatu wa ruh di situ ialah ruh orang mukmin yang telah mati turun untuk menziarahi ahli keluarga mereka. Ada pendapat ulama mengatakan demikian. Ini ada dalam tafsir Al-Alusi. Wa qila ar-rahmah. Setengah kata rahmat. Tanazzalul malaikatu war ruh dengan makna rahmat. Sebab kita dalam Quran tu dia ada ayat Quran kita baca wala tayasu min rauhillah, kita baca dalam kita baca Syatibi kan rauhillah, ada qiraah situ la tayasu min ruhillah, baca situ mana ruhillah sini mana ruh lah. Itulah pendapat ulama tafsir mengenai tanazzalul malaikatu war ruh. Sebab itulah tuan-tuan, kita boleh baca tafsir pimpinan Ar-Rahman terjemahan ini, tapi untuk pentafsiran lanjut kita kena rujuk kitab-kitab tafsir yang besar. Sebab kalau kita baca, kita tidak ada asas hukum untuk mentafsirkan satu-satu ayat. Tiba-tiba kita tafsir dengan pendapat kita tafsirkan Al-Quran dengan pendapat kita, hukum dia tak boleh. Tafsiru birra'yi, tafsir dengan pendapat, hukumnya haram, tak boleh. Dia baca ayat, dia berhujah dengan ilmu yang dia rasa lagu tu. Dia rasa lagu tu tidak bersandarkan kepada pendapat-pendapat ulama ataupun pendapat ahli tafsir yang dahulu kala, yang hebat-hebat. Iaitu dengan kata lain tidak merujuk kepada kitab-kitab tafsir. Itu berhati-hati. Kalau tuan-tuan baca pimpinan Ar-Rahman atau kitab terjemahan, baca setakat tu, jangan ulah banyak. Jangan ulah dengan pendapat kita. Sebab pendapat kita belum tentu lagi kena dengan kehendak ayat tadi. Kehendak ayat tadi. Baik. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Maka turunlah para malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlaku untuk tahun berikutnya. Itu ayat yang keempat. Dan ayat yang terakhir, salamun. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun dengan mana sejahteralah malam yang berkat itu hingga terbit fajar. Kita terjemah gitu kan, kita kata malam Lailatul Qadar ni sampai bila? Sampai terbit fajar. Betul, dah tu. Maksud sini salamun ini ialah salamun hiya, selamat sejahtera, iaitu ma hiya illa salamatan wa khairun. Semua yang ada pada malam itu selamat, semua yang ada pada malam itu baik, semua sekali. La syarra fiha, tidak ada kejahatan pada malam tersebut. Dan ada pendapat ulama waqila hiya zatu salamatin min an yu'sar fiha syaitan. Pada malam itu manusia tidak dia boleh diganggu oleh syaitan. Pada malam Lailatul Qadar ini orang mukmin tidak boleh diganggu oleh syaitan. Ini pentafsiran ulama. Jadi pada malam tersebut syaitan tak boleh nak ganggu, tak boleh nak buat jahat pada orang mukmin ini. Itu yang dimaksudkan dengan salam, selamat, baik, yang diterjemahkan ini dengan sejahtera, dengan sejahtera. Wa qala Sya'bi wa taslimul malaikah ala ahli masajid. Pendapat Sya'bi pula dia kata maksudnya salamun ya hatta matla'il fajr ialah malaikat memberi ucapan salam. Malaikat memberi ucapan salam ala ahli masajid, kepada orang yang mengunjungi masjid, menghidupkan masjid. Min hina taghrib asy-syamsi ila an yatli'a fajr, daripada jatuhnya matahari iaitu masuk maghrib ila an yatla'a al-fajr, sehingga naik matahari. Dan dia ulah lagi sini, yamurruna ala kulli mu'min wa yaquluna assalamu alayka ayyuhal mu'min.
Malaikat tadi yang dikatakan memberi ucapan salam kepada ahli masjid, dia tiap-tiap orang yang muruna ala kulli mu'min, dia lalu kepada setiap orang mukmin, wa yaquluna, malaikat ni kata apa? Assalamu alayka, selamat sejahtera atas ayyuhal mukmin. Kita tak nampak punya salah dia, kita tak jawab, kita tak dengar suara. Tapi itulah yang berlaku pada malam Lailatul Qadar. Baik, kata Ibnu Abbas pula kata apa? Pada malam tersebut diikat para syaitan dan segala jin ifrit, wa taqulul ifrit wal jin wa tuftahu abwaab as-sama', dan pintu langit dibuka semuanya, dan Allah Taala menerima taubat sejak mereka yang bertaubat pada malam tersebut. Sampai bila? Sampai salamun hiya hatta matla'il fajr. Matla'il fajr. Sehinggalah terbit fajar. Kita jumhur kita baca matla'il fajr. Wa quri'a bi kasriha, dan boleh dibaca dengan baris bawah. Wa qara'al jumhur bi matla'i, wa qara'a jumhur matla'i bi fathil lam. Mana jumhur baca dengan baris atas matla'i. Wa quri'a bi kasriha, dan boleh dibaca dengan kasrah, iaitu dengan matli'i. Faqila huma lughatan fil masdar wal fathu aktsar wal makhraj. Itu khilaf di kalangan cara baca lah. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Salamun hiya hatta matla'il fajr, maksudnya segala keselamatan, segala kebaikan, selamat daripada segala kemusnahan, selamat daripada segala kejahatan. Bapa selamat belaka? Bapa selamat belaka? Sebab dipenuhi banyak doa kebaikan. Kebaikan para malaikat turun, malaikat Jibril turun. Ada pendapat yang mengatakan bahawa pada malam tersebut turun malaikat dan Jibril, ada pendapat ni, turun di Kaabah. Turun di Kaabah, sehingga di pucuk Kaabah, dan dia membuka sayapnya, sayap sebelah kanan daripada sebelah sana sehingga ke orang hujung langit di sebelah barat, sebelah timur, sebelah barat, sebelah barat sebelah timur sebelah, menutupi dunia ini. Dikatakan malaikat ini turun, Jibril ini turun pada malam tersebut, dan semua ini ada disebut di dalam oleh ulama-ulama dalam tafsir. Tuan-tuan boleh rujuk, tapi kena faham bahasa Arab lah. Kalau ada anak-anak kita bahasa Arab, tuan-tuan boleh download ataupun dipanggil Al-Bahithul Quran. Bahithul Quran dalam internet, Bahithul Quran, dan tuan-tuan tekan Bahithul Quran, dia akan terbit lebih kurang 15 ataupun 20 buku tafsir. Setiap seayat tu dia ulang-ulang habis. Kalau satu ayat, contoh ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar, tuan-tuan nak tengok dengan tafsir apa? Kelihatan ni boleh baca, lepas tu kelihatan lain pula boleh baca, kelihatan lain boleh baca, kelihatan lain boleh baca. Kalau tuan-tuan rasa nak baca nanti free nak free dulu, boleh free. Setiap ayat, contoh tuan-tuan yang ada di tangan apa ini, walaupun kita kata hanya kita baca surah itu 5 ayat, hampir ada dengan apa ini lebih kurang 10 lah kata A4. Ini semua mengenai tafsir yang berkaitan dengan surah Al-Qadar. Begitu juga surah-surah lain. Kita boleh satu ayat saja kita cari, kita boleh tengok menyeluruh dalam pentafsiran. Kita kata alhamdulillahirabbil alamin. Al-Alusi kata gapo, As-Sa'di kata gapo, Tabari kata gapo, Ibnu Katsir kata gapo. Boleh dah tengok. Boleh dah baca. Yang ilmu ini cukup banyak sekali kalau kita kaji, kita bahasa banyak, kita tahu, kita kaji banyak. Jadi tuan-tuan mungkin kata tak erti bahasa Arab buat mana, atau erti duduk dalam majlis ilmu, hamba tu baca, hamba tu royak. Hamba tu baca, hamba tu royak. Jadi tuan-tuan dengar ya. Tuan-tuan dengar ya. Sebab hamba buat kesimpulan daripada tafsir-tafsir tadi. Dan itulah rujukan hamba untuk hamba baca tafsir setiap surah yang hamba tafsirkan. Selagi kita tak baca itu, kita tidak akan jumpa titik yang sebenar yang dikehendaki oleh ayat itu sendiri yang kita tak boleh faham. Apabila kita detail itu, insya-Allah kita boleh faham. Masa cukuplah untuk kita malam ini 5 ayat kita habis.
InsyaAllah pada malam berikutnya kita akan sambung dengan surah yang berikutnya, apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah itu lemah diri hamba, dan kesilapan itu diminta diperbetulkan oleh orang-orang yang alim dan pandai. Aqulu qawli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa dua ibu kami, ampunkanlah dosa kaum muslimin seluruhnya ya Allah, sama ada yang masih ataupun yang telah mati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah